Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar anak-anak sekalian? Okey, untuk sesi pagi ini kita akan ulang kaji sedikit dan kita masuk kepada bab yang baru iaitu syarat sah solat. Okey, yang pertama berkaitan dengan syurut wujud solat. Ada berapa syarat wajib solat? Okey, kita tengok ada 5 perkara. Yang pertama mestilah Islam. Bila mana dia Islam, dia wajib solat. Yang kedua, bila dia balik, dia pun wajib solat. Yang ketiga, dia berakal. Seterusnya, dia adalah orang yang suci daripada haid dan nifas. Dan yang kelima, bulughud dakwah. Maksud kata sampai kepadanya dakwah. Itu dah kita lihat pada siri 2 minggu yang lepas, iaitu syarat wajib solat. Hari ini kita nak tengok macam tu juga lebih kurang, iaitu suatu bab yang disebut sebagai syarat sah. Kalau kita nak semayang ni, macam mana kita nak pastikan solat kita tu sah. Okey. Yang pertama kita mesti pastikan ialah at-taharatu minal hadasi wan najasi. Mestilah taharah, mestilah suci. Suci daripada apa? Suci daripada hadas, hadas kecil, hadas besar. Kemudian mestilah suci daripada an-najasi. An-najis ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasitah, najis mughalazah. Okey, apa yang nak kena suci? Yang pertama, taharatul jismi. Badan mestilah bersih daripada hadas, kan? Hadas kecil, hadas besar mesti bersih. Kalau kata hadas kecil, bersuci dengan wudu. Kalau hadas besar, bersuci dengan mandi wajib. Okey? Kemudian, mesti juga taharatul badani minan najasati. Badan tu mestilah bersih daripada sebarang najis. Tak boleh terkena najis. Kalau kena najis, mestilah dibersihkan. Taharatus siyabi minan najasi. Minan najasati. Mestilah pakaian tu pakaian yang bersih, dah dibasuh, tak ada bau busuk, tak ada darah, tak ada muntah dan sebagainya. Dan yang seterusnya, taharatul makani anin najasati. Tempat kita nak solat tu pastikan tempat yang bersih. Okey? Itu syarat yang pertama, mestilah taharah. Okey, yang kedua, al-ilmu bidukhuli al-waqti. Mestilah mengetahui telah masuknya waktu. Wa qad urifat anna likulli minas salawatil maktubah waqtan muayyanan yajibu an taqa'a fihi. Mestilah diketahui bahawa setiap solat itu, solat yang telah ditentukan itu ada waktu yang tertentu. Mestilah dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. Tak boleh nak sembahyang Zuhur pukul 8 malam, sembahyang Isyak pukul 2 petang, tak boleh. Kan? Mesti dah masuk waktu. Kan? Kita dah tentu, kita yakin, sama ada kita tengok dengar azan, ataupun kita tengok dekat handphone ke, kita tengok waktu solat, kita dah masuk, maka ataupun kita tak dapat juga, kita bolehlah cuba tengok pada matahari, kan? Ada cara-cara dia. Okey. Yang ketiga, sitrul aurati. Mestilah menutup aurat. Aurat tu mesti tutup. Hududuha binisbati lirrajuli. Untuk lelaki, ma baina surrati warrukbati. Kalau lelaki sekurang-kurang menutup ialah daripada pusat sehinggalah kepada lutut. Sekurang-kurangnya, kan? Mesti tutup. Mesti daripada pusat sehingga ke lutut. Kalau bagi perempuan pula, dia hilang pula. Sekejap. Okey, kita tengok balik. Okey. Bagi perempuan pula,
kullu ma'ada al-wajhi wal kaffaini. Untuk perempuan pula, seluruh anggota badan semua kena tutup. Kecuali muka. Muka boleh, ataupun tapak tangan saja, kan. Hebat ni kan orang perempuan ni. Kenapa? Kerana dimuliakan, mesti bertutup, kan. Mesti bertutup. Macam contoh kita pergi dekat dekat pasar raya, kan. Kalau kita tengok barang yang mahal-mahal, kan, barang yang special, dia mesti ada dia punya kotak dia, ada plastik dia, kan. Dia tak boleh datang macam tak ada bungkus. Macam itulah juga bagi orang perempuan dimuliakan, sangat dimuliakan dalam Islam. Maka hendaklah ditutup, kan. Jangan biar dia terbuka aja, kan. Kalau kopok kalau kita makan, lama-lama terbuka, asyik terbuka, tak buka aje, nanti dia jadi lemau, kan. Okey, yang seterusnya. Nombor 4. Ar-rabi'. Syurutu sihhati ar-rabi'ah. Istiqbalu al-qiblah. Mestilah kita menghadap kiblat. Ammal qaribu minha yajibu ayyastakbala ainal ka'bati yaqinan. Kalau dia tu duduk dekat kawasan Kaabah, mesti dia pastikan memang betul-betul menghadap kiblat. Tak boleh nak tersilap ke tersalah. Mesti dia pasti bagi orang yang dekat lah. Jangan dia kata, tak kena kiblat. Dia nampak Kaabah tu, tapi bila dia semayang tu, tak kena. Tu tak boleh lah. Dia mesti kena dan yakin. Amal ba'in. Amal ba'in ni siapa? Kitalah yang duduk jauh ni. Orang yang jauh-jauh ni. Maka kalau orang yang jauh, bagaimana dia nak menentukan? Maka dia, orang panggil apa? Sekejap. Mana ni? Okey. Ammal ba'in yajibu an yastakbala ainal ka'bati bil adillati az-zanniyah. Bagi orang yang duduk jauh, maka dia menggunakan yakin zanni. Tadi kalau kata tadi, dia mestilah dalam keadaan yang yakin. Tetapi bagi orang yang jauh, bagi orang yang tak duduk dekat dengan dipanggil apa? Kaabah tersebut, maka dia bolehlah menggunakan dalil-dalil yang bersifat zonniyah. Zonniyah ni maksud kata apa? Zonniyah ni maksud kata dia ada dia punya penilaian dia. Contoh dia gunakan kompas, contoh dia gunakan matahari, ataupun apa-apa saja yang menunjukkan kiblat. Tetapi adakah 100% dia betul memang menghadap kiblat? Mungkin tak juga, kan? Sebab dia tak tahu, kan? Dia tak tahu betul ke tak betul. Tapi ada cara ukuran dia. Dia dah ukur. Okey. Tetapi kalau kata dia memang duduk nampak Kaabah tu, dia memang mesti menghadap kepada Kaabah. Kalau kita yang jauh ni, mungkin kita ada lari sikit, kan? Kedudukan kita tu mungkin tak, orang kata apa, tak 100%. Kan? Tetapi kita dah ukur. Okey. Bila kita dah ukur, maka kita yakin dengan apa yang kita ukur, kan? Walaupun kita, orang kata, tak sampai. Dia panggil, kalau kata tahap keyakinan ni 100%, 100%. Kalau zonniyah ni kurang sikit daripada 100%. Okeylah. Jadi itulah hari ni berkaitan dengan syarat sah solat. Lepas kita dah tengok video yang Ustaz sediakan pada hari ni, marilah sama-sama kita melaksanakan kuis. Jadi kuis pada minggu ni tak sama macam kuis minggu lepas tau. Sebab kuis pada kali ini, apa beza dia? Kuis pada minggu ini hanya boleh dijawab sekali saja. Soalan ni lebih kurang macam soalan lepas, tapi ada tambahan sedikit. Tapi jawab sekali saja. Jawab berapa kali? Sekali saja. Sebab Ustaz nak tengok adakah kamu telah pun menguasai. So, jadi Ustaz bagi 2 link. Link kuis yang lepas, kemudian kuis link pada hari ini. Kalau kamu nak buat latihan dulu,
kamu buat yang lepas. Tetapi kuis yang link hari ni, dia akan ada tambahan soalan sedikit. Okey, kamu boleh buat sambil merujuk kepada buku teks. Biasalah cerita tentang berapa syarat wajib ke, berapa syarat sah ke. Contoh macam itulah soalan dia. Okey, mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat kita praktikkan dalam kehidupan harian. InsyaAllah, Ustaz doakan supaya kamu semua dapat duduk melaksanakan PDPR hari ini dengan berjaya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.